sangat setuju dengan perkara itu. Dan kami bercakap benda ni bukan kami dibayar kan. Benar. Tapi guys, memang kerusi ni dia ada banyak kerusi. Aku rasa ini kerusi yang paling kita orang suka kot. Betul. Sebab dia belakang ni sesuai untuk penggunaan jangka masa yang panjang. Betul. Sangat setuju dengan perkara itu. Dan kami bercakap benda ni bukan kami dibayar, tapi memang betul. Ya, Dan kami akan katakan benda ni setiap season lah untuk tapi itulah kita promote tak dapat apa benda. kan. By the way, tadi Jay cakap, kalau anda mau VIP seat, TikTok ada competition video benda dah. Diorang tak brief kita orang, so kita orang pun tak tahu. Ya, betul. So jika anda rajin, anda boleh pergi baca sendiri. Tapi kalau Jay rajin, dia akan explain sebab dia ada cuba untuk masuk. Dia cuba. So kalau korang menang, korang akan dapat VIP seat something lah. Sebab kami tak perlu menang, sebab kami caster kan. Ya, kena kerja. Kami kena kerja. So kokot lah korang nak bawa awek ke apa ke, boleh dapatkan VIP seat. Dia akan tanya, macam mana kau dapat VIP seat ni? I seorang yang berkuasa dalam dunia PUBG Mobile Malaysia. Benar. Betul. Boleh bagi ayat-ayat tu lah. VIP seat. Bukan itulah bila orang tengok VIP seat maksudnya kena bayar ke? Tak. Untuk pergi ke dalam event ini tidak perlu bayar. Itu hanya memberikan anda kerusi yang istimewa saja di sana. Tapi untuk Erangel ini top elimination, Snape, Gosu, Zero dan juga Asa. Average damage juga masih lagi Snape, Zeta, Gosu dan juga Asa juga. Ya, itulah dia. Bagaimana Snape? Aku tinggal tengok satu tempat sahaja. Nampak tempat itu tidak akan ada pergaduhan. Satu pulau betul-betul pulau. Yang mana Sam 9? Alamak, Sam 9 dekat tempat ke? Jangan lah. Yang mana Sam 9? Tak tahu. Tengah mencari juga. Sam 9 dekat sini. Tapi sini tu kat mana tak menampak. Dia dekat macam dekat Rozok. Dekat bahagian atas, tak tahu. Tiba-tiba kena bergerak. Dia dekat dengan RRQ juga. So RRQ memang tim yang suka turun di kawasan-kawasan persekolahan. Ya. Low U. Oi, kau dah tembak. Siapa yang tembak mereka? RRQ. Ya. Tapi cantik. Ya. Mereka berjaya untuk naik dalam kenderaan. RRQ ni betul-betul garang lah. Mungkin sebab mereka dah tukarkan Voldemort tu with the Snape. Snape ni memang kita tahu garang kan. Menembak Low U daripada jarak yang agak jauh. Yuhai akan dibawa oleh Low U dengan menggunakan motor cendol buat waktu ini. Dan kawasan school yang rozok-rozok lah juga dekat kawasan mereka ini. No Mercy daripada RRQ Ryu akan mengambil barang dengan sewenang-wenangnya tanpa sebarang gangguan. Yang mana yang lain pula tidak nampak mana ahli pasukan mereka yang lain. Lobby Ternike. Terni Kurniawan. Ya, Terni Kurniawan. Infinity Lobby X. Semalam aku makan kat kedai kau. Sedap. Wow. Kedai apa tu? BBQ botak. Tapi okey lah, dia berbaloi. Aku order 100 gram tenderloin. Kemudiannya dia ada grilled potato dengan coleslaw dia lah. I see. Portion dia tak besar sangat lah. Tapi rasanya berbaloi untuk harga dia. Aku rasa malam ni aku akan order sekali lagi. Baik. Voin dapat 1. Voin dapat 2. Voin dapat 3. Rata ke? Belum ada satu lagi. Satu lagi kat mana? Mesti ke Mr. Joe. Mr. Joe mati tak? Ya. Malang bagi Mr. Joe. Dia tak boleh terlalu bersinar pada waktu ini. Ya. Nexus akan berada di kawasan berhampiran dengan jambatan. Mereka nak farm terlebih dahulu. Ini dia play terakhir untuk NKT. Mungkin akan menggunakan kawasan lawatan saja untuk berenang ke sana, sama ada dia punya keyboard ataupun berenang ke bahagian sebelah. Boat memang tersedia untuk dia. Kalau dia pergi dengan cepat, mungkin dia boleh selamat. Tetapi roadblock sudah pun dilakukan di Xavier pada waktu ini. Betul-betul proaktif. Betul-betul dia duduk pocingki itu sekadar untuk mengambil sedikit barang saja. Tiada banyak first aid kit dan sebagainya. Untuk Semnan mungkin akan rasa patutnya strategi yang kita guna sebelum ini, iaitu turun dekat SMB, dia patut guna sekarang. Tapi apa boleh buat, benda tu dah lepas. Ya, yang lepas tidak perlu dikenang. Dia bergerak, dia nampak orang, terus dia U-turn, bagus. Tidak akan kehilangan siapa bagi gig pada waktu ini. Mereka ada info. Agak menarik untuk melihatkan baju ni yang digunakan pakai untuk PMSL kali ini. Dia baju ke J? Baju ni keluar. Sebelum PMPL Season 1 dah baju ni keluar. So inilah baju yang agak
Agak dah lama lah dalam dunia PUBG Mobile. Ya. Baju belian. Tapi Audrey. pada waktu ni mungkin Audrey tak ada info yang mencukupi. Sebab dia masuk di ke hadapan dan dia akan ditembak, dia akan dibunuh. Gig hilang satu. Tapi itu akan menyebabkan yang lain-lain tak akan menggunakan cara yang sama untuk masuk. Roblox di Xavier. Macam mana entah tim Pochinki yang pergi buat Roblox? Itulah yang aku tak boleh nak memikirkan. Begitu laju sekali segala rotation yang dibuat. Sebelum ini mungkin kita katakan laju juga dia pergi ke Milta ataupun bahagian farm, tapi itu taklah jauh sangat daripada Pochinki. Kali ini dia sendiri yang cross jambatan tersebut. Walau Void berlawan dengan AKT ni memang, tapi Void lebih bijak lah. Mereka menggunakan 2 kenderaan untuk menembak. Snape yang sememangnya garang akan berada di sana. Tak tahu kenapa dia, aku tak tahu betul ke Snape ni sama dengan Voldemort kan? Tapi apa yang pastinya Snape antara orang yang selalu juga. Tak, Snape tu dia pengikut Voldemort. Aku Lepas tu tahu. Voldemort akan bunuh si Snape tu. Ya, tapi aku tak tahu kalau yang player tu cuma Voldemort sebelum ini yang dia tukar nama jadi Snape. Aku tahu je apa yang kau cuba maksudkan. Okey, faham. Ya. Aku sebenarnya mengharapkan lah, betul-betul mengharapkan dia orang akan buat satu movie pasal Nagini. Tak ada pun belas. Yalah. Surprisingly, semalam baru aku tengok apa tu cerita Secret of Dumbledore. Tapi aku tengok first 20 minit kau, lepas tu TV tu tengok dinding je lah. Slow sangat cerita dia. Ya, mungkin dia cuba buat terlalu dramatik kot. Ya. Dan of course tak ada Johnny Depp tu, saya pun malas nak layan. Benar. Tapi inilah player daripada NKT yang terselamat. Dia bawa boat, dia sampai ke kawasan pantai. Satu benda yang menarik pasal pasukan-pasukan C, tak ada siapa suka lepak kat kawasan pantai ni. Ya, itulah. Kalau dekat Malaysia, tempat ni lah tempat dia orang pancing ikan lah, itulah inilah. Di sini tidak. Kawasan bukit itu menjadi lebih banyak mendapatkan perhatian. Even tim-tim China pun sama. Jarang menggunakan pakai kawasan-kawasan pantai ataupun menunggu orang datang melalui kawasan pantai. Kalau Malaysia je berapa tahun lagi tekas kan? Ya, betul. Berapa kali kau nampak orang tembak dekat kawasan air? Kalau boleh nak taruh kerusi healing kat situ, tunggu je orang. Betul. Memang Malaysia punya meta berbeza. Dia bawa yang macam jala-jala tu. Betul. Ikat antara 2 pokok. Tangan satu ada AKM, satu lagi dia pegang satu M4 lah. Setuju. Tapi ni pun tak tahu kenapa Vintores menukar menjadi Vince Wah. Kenapa awak Vintores sebab macam ni? Tak apa, dia sentiasa Vintores untuk kita. Ya, Vintores. Nombor jersey masih lagi sama, 69. Play favourite anda? Ya, benar. Paksa. Inilah Wunti. Ada Flash. Kwon-ji. Ya. Kwon-ji. Banyak player-player yang memang kita kenal sebelum ini. Sama ada daripada Eagle ataupun daripada Shanghai Diamond dan sebagainya. Itulah, rata-rata daripada situ je. Pusing-pusing. Cuma bertukar nama pasukan saja. Tapi Flash satu organisasi yang kalau tidak silap aku berasal daripada Singapura sebelum ini. Aku lupa nama owner dia, Terrence Tak silap aku lah kan. Daripada zaman MESL dia ada. Ya. Flash. Yang 666. 1G. Dan Sam9 berenang jauh juga dia melakukan renangan dia sebab dia tadi memang datang daripada Rozok. Sampai ni sebab kat Novo tak ada orang. Ya. Kecuali kalau Roy ada sesuatu yang mereka boleh katakan mengenai perkara tersebut lah. Satu jet ski akan diguna pakai. Keadaan rekreasi air. Tapi ditembak tadi, adakah mereka ataupun tapi tim lain yang jatuh? Talent masih lagi menunggu di bahagian jabatan. Creep VIP sudah pun belum sebenarnya. Belum lagi masuk ke dalam kawasan pulau. Mereka masih di pulau besar menunggu orang di bahagian belakang. Menurut kata Creep VIP tadi, Voke tidak ada perubahan untuk tim mereka. Untuk di Xavier walaupun akhirnya hukum karma akan dijatuhkan oleh Snape. Hilang player terbaik mereka, Choi. Salah satu streamer paling boring untuk PUBG Mobile. Levi's tu lah. Dia kadang-kadang dia buat je live stream. Tunjuk muka borak-borak tu. Kau boleh tertidur. Oh wow. Dia baca tu komen, lepas tu dia akan tengok situ, tengok sini, tengok situ, tengok sini. Lepas tu dia baca satu lagi komen, dia cakap 2 ayat, lepas tu dia tengok situ, dia tengok sini. Kadang-kadang aku tengok dia ni boleh, dia dah bakat ASMR ni. Kan, betul. Hai, pelik-pelik je si Biko. Kawan-kawan dia lain. Kawan-kawan dia macam Tung Titi. Ya.
Tapi kena film flash, tembakan akan dilepaskan dengan DP. Memang sangat-sangat meminati DP player-player daripada Vietnam. Tadi ternampak Pikoi guna DP, kan Kwan Ji guna DP. Rasanya bukan tak nak senjata, mungkin mereka memang mau DP. Boleh jadi juga, tetapi untuk Chewy dan juga rakan-rakan Putra baru saja dijatuhkan secara kekal. Tapi Chewy punya tembakan jauh lebih tepat. Kali ini mereka punya penungguan ni mungkin akan membuahkan hasil. Oh, wow. Cantik macam bunga lah Chewy. Chewy dapat 1, Chewy dapat 2. Mereka 2 mata pada ketika ini, tapi Voke akan ditekan, tapi dia masih lagi akan bergerak. Adakah akan ditinggalkan? Nampak sebegitu. Voke tidak dapat dipegang. Newbies kena berlawan. Depan dia ada 1 orang saja yang boleh menembak, tapi di kawasan high ground itu masih lagi ada beberapa orang yang boleh menembak beliau, dan kawasan atas itu menembak. Berjaya dapatkan 1. Creed kena bermain dengan 1 orang pada ketika ini. Malang untuk Creed 2 saja mata penyingkiran Chewy, tinggal seorang. Kereta ni mungkin boleh guna pakai, tapi dia akan terima. Malangnya dia terkena sedikit kesan damage, kemudian selainnya nyawanya diambil oleh Payzone. Tak tahu siapa yang dapat menembakkan damage begitu banyak tadi, tetapi VIP akan terpaksa berpuas hati dengan 2 markah saja, menjadikan markah keseluruhan mereka 11 berkongsi dengan Sam9 dan juga RRQ, tetapi RRQ dan Sam9 ada peluang untuk menaikkan markah mereka jauh lebih tinggi. Tim Malaysia berfikir benda yang sama kan je. Yalah tu. Tapi Sam9 akan berada di kedudukan mereka boleh dapatkan 4 mata, sebab kenaikan daripada PA ini kena melalui Sam9. Tak boleh buat apa-apa dekat situ. Either mereka tunggu dan mati perlahan-lahan, ataupun mereka akan diratakan saja dengan kebarbaran yang ada pada Sam9. Kawasan atas mereka dah kawal. Kawasan bawah pun mereka dah hantar orang dekat sini. Ya. Saya dah ingatlah siapa benda. Ada orang yang bercakap satu benda yang negatif lah. Itu kalau macam kau pasukan Malaysia, kalau kau nak rata apa, kau nak susun, kau bagilah markah dekat tim Malaysia. Kadang-kadang benda ni berlaku. Bukan niat mereka pun, tapi dah memang situasi ni terpaksa berlaku. Mereka tak boleh nak buat apa. Mereka pilih tempat yang salah, mereka tak dapat pulau, dan akhirnya PEA telah menermakan full markah kepada 2 pasukan yang berbeza, iaitu Geek Fam dan kemudian Sam9. Tapi apa boleh buat? Bukan mereka nak. Benar sekali. Geek juga sekarang ni banyaknya mata Geek. Mereka dapatkan 4 mata penyingkiran sekarang ni. Berjaya untuk mendapatkan Pick Me. Rata sudah. Yeah. Sekarang ni Sam9 kenapa dapat 2 je? Kan agak tu lega. Tak tahu kena rembat ke ataupun mungkin play zone kot yang dapatkan last itu ke macam mana. Tapi ya, apa boleh buat lah. Dah terperangkap di bahagian luar untuk PEA. Sam9. 2 markah itu akan dibawakan menjadi berjauh lebih banyak untuk talent Red Face duduk di kawasan yang selalu dijadikan video-video highlight. Saya duduk dekat atas ini tembak 15 orang. Dan akan mendatangkan hasil yang agak baik. Orang panggil dia content victor. Tapi pada waktu ini Red Face menjadi seorang victor. Talon Link X. Talon secara overall mereka ada 14 mata daripada 2 round dimainkan. Dengan tambahan 1 mata pada ketika ini Tony K dalam keadaan knockdown. God ini akan berjaya untuk dijatuhkan oleh Stone semula. The Infinity berlawan bersama dengan Vampire. Infinity rata. Tak dapat kita melihatkan. Padi berkali-kali. Ya, Tony K versus Terry K. Di face kena body tersebut, kali ini betul Infinity pula yang terkena benda yang sama. Mereka chicken, mereka tusun. Mereka chicken, mereka tusun. Face Clan masih lagi peluang lah, tapi peluang yang agak kecil kalau kita nyawa terlalu sedikit untuk Face Clan. Player pun macam tidak mencukupi untuk mereka. Di Xavier ada peluang yang lebih baik. Face. Alah, jatuh. Yep. Victor kita tak sempat nak buat konten. Tapi dia akan diangkat oleh rakannya, akan dipegang. Tidak ada masalah dekat sini. Roblox mereka menjadi. Tak ada siapa sangat boleh masuk dengan kehadiran mereka di sini. MRPX terpaksa membayar dengan nyawa. MRPX akan ditembak oleh Face Clan yang datang paling lewat. Tapi Face Clan pun tak cukup player. Tinggal 2 saja bagi mereka. Talon akan join the party untuk menembak ke arah Face Clan pada ketika ini. MRPX tinggal 1. Kalau terkeluar sekarang 1 mata saja mereka akan dapat. Bagi tim Malaysia, kita masih lagi ada Sam9 lengkap ke 4-4 dan Geek dengan 3 orang player pada ketika ini. Dan Aizen baru jadi jatuh oleh Nerpeko. Aizen dibunuh secara langsung oleh Nerpeko. Geek sekarang tinggal 2. Tinggal 2 tapi harapnya boleh mendatangkan dividen yang agak baik untuk mereka. 11 pasukan lagi tinggal. Tak tahu berapa banyak yang di bahagian luar, tapi nampaknya macam 2 akan disentuh oleh zon biru. 1 talent, 1 lagi Face Clan. Yang lain-lain tidak nampak.
Tetapi di bahagian jambatan kiri memang tak adalah, sebab itu memang dah lama tidak ada circle dekat situ untuk talent. Mereka kena bergerak sedikit. 4 orang masih lagi ada. Vintorez, mampukah dia menjadi nak masuk menduduki bahagian bawah? Satu distraction dibuat oleh player Encik Onzen, tetapi tidak berjaya, tidak mendapatkan apa-apa hasil. Red Face akan duduk balik di bahagian atas ini. Red Face. M4 scope 4 menjadi pilihan beliau. Stage 4 permainan kita. Red Face, Talon. 33 tim pula. 33 orang player, 11 tim masih bersama dengan kita. Sam9 di manakan mereka? Circle masih berada di sebelah kanan. Sam9 memang berada di kawasan OVO tadi. Kemasukan mereka sepatutnya mudah. Antara mereka dapatkan spot yang terbaik untuk menge-farm kill. Ada 2 di dalam tangan. Manakala Geek, mereka kekurangan player. Tapi mereka ada 4 mata sudah daripada mata penyingkiran. So kenaikan yang kita harapkan pada ketika ini je. Harapnya itulah tidak berkongsi nasib yang sama untuk Creep VIP dan juga PA. 2 pasukan ini, pasukan PA lah sangat malang lah. 3 game macam tak main apa. Sebenarnya kosong markah untuk 3 game berterusan. Sam9 akan berjaya mendapatkan Roy. Tadi mereka memang dekat dengan Roy. Tadi daripada Novo mereka kena bergerak ke kawasan sama ada Planetarium ataupun bahagian ke tengah sedikit di dalam bulatan tersebut. Tetapi daripada Novo mereka berjaya mendapatkan satu. Itu bermaksud kemasukan mereka yang seterusnya tidak begitu sukar. Mungkin ya benar, Yuhai akan ada dekat sini bersama dengan Roy. Tetapi Roy akan selamatkan rakan dia. Yuhai walaupun nampak ada 2 orang saja dekat sini, iaitu Dab dan juga Yuhai. Okay, mereka akan bergerak sedikit demi sedikit, masukkan lagi ramai orang. Snipes akan dapatkan Parajin terlebih dahulu. Task, Tas separuh nyawanya kurang, tak tahu ditembak daripada mana. Dia pun sedikit terpinga-pinga dekat situ. Macam nak pergi snowball dia orang kat bawah ni, tapi tak boleh. Sam9 akan mula mengurat langkah menuju ke arah Roy. Malaysia lawan Vietnam. Kawasan high ground dipegang oleh Roy. Tapi kita akan melihatkan di kawasan jambatan bawah ini. Kita nampak Face Clan tengah berenang. Flash tengah berenang. Talon berdiri gegah di atas jambatan. Dan pembukaan juga terlihatkan oleh Lin X. Oh, cantik lah grenade dia. Gila, nasib baik. Member tu dah risau dah. Alamak, ada Vintorez kat depan ni. Apa aku nak buat kan? Tapi dua-dua dia pun mesti rasa tak ada apa. Dia bukan boleh tembak pun. Boom, datang kepala satu. Tapi sekarang ini kita lihatkan RRQ mendapatkan satu daripada Talon. Pembukaan yang kurang menjadi bagi Talon. Tapi RRQ No Mercy juga akan diambil oleh Yoru. Permain solo pada ketika ini. Tapi berjaya untuk merosakkan sedikitlah RRQ. Sebab tadi mereka ada 4. RRQ ada peluang chicken sebenarnya. Tapi sekarang chicken itu boleh berlaku, tapi sedikit sukar. Dengan kekurangan nombor 3 ke 4 itulah nombor yang besar. Perubahan yang besar, perbezaan yang besar. Tapi Face Clan juga dikeluarkan. Tangga ke 10, 2 mata penyingkiran. Memang benar, aku rasa aku sangat bersetuju dengan kau lah. Biasanya kita ambil kiraan kasar je kan. Kalau daripada 4 jadi 3 orang tu, ya kau kurang 25% daripada kau punya workforce. Tetapi dia punya kekurangan daripada segi peluang untuk kau mendapatkan chicken dinner tu, dia punya penurunan 6% tu sangat-sangat tinggi kebarangkalian dia. Dia ditolak menjadi negatif mungkin. Tapi dekat sini RRQ masih lagi berpeluang untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner lah. Cuma mungkin mereka kurang peluang untuk farm lebih banyak elimination point. Itu yang mereka kena fikirkan sekarang. Untuk Sam9 pula memang daripada tadi ada masalah sedikit untuk masuk. Sekarang ada pula tambahan untuk Roy dan juga Sam9, tembakan yang datang daripada RRQ. Rugi ya tadi. Mereka dapatkan knockdown tapi dirembat oleh RRQ. Untuk Sam9, kalau tak mereka sudah pun ada 3 mata penyingkiran. Kita kena ingat ini adalah map kuat Sam9. Kawasan high ground dipegang oleh Roy. Tapi itu tidak bermaksud mereka adalah raja. Kerana orang-orang di bawah dapat melihat, terutamanya RRQ. 27 orang hidup, 9 tim. Satu lagi tim terkeluar, mata-mata placement akan mula naik. Cuap, dijatuhkan, dibunuh secara langsung. Di Xavier tinggal 1. 2 mata penyingkiran setakat ini. Snipe, nyawa sangat-sangat rendah. Perlu naikkan secepat mungkin. Oh, gila-gila. Tapi itulah untuk Geek Fam. Tinggal 2 orang saja nampak secara kasar dekat sini. Tiba-tiba saja untuk mereka. Tapi untuk mendapatkan kedudukan yang agak baik, masih lagi okey untuk Geek Fam. Lagi-lagi sekarang mereka ada 4 elimination point. Mereka hanya perlu menunggu lebih lama sedikit sajalah sebab ada kalau mereka nak dapatkan markah 8 atau 6,
Mereka mungkin kena tunggu lagi 3 pasukan ni rata dan tidak begitu sukar dengan MOF pun tak ada ramai orang, dengan Xavier pun tidak ada ramai orang. 1, 2, 3, 4 tim sekarang dengan full squad. Salah satunya Sam9. Tim berwarna hijau. Mereka betul-betul di pusat circle pada ketika ini. Misery akan dijatuhkan oleh Yoro. MRPX, satu player tunggal ini betul-betul merosakkan tim-tim Indonesia yang lain. Tadi dia dapat RRQ, sekarang dia dapat Talon. Damage is done. Yap, itulah Malang, itulah tim-tim yang berpotensi besar untuk mendapat Union Chicken Dinner, tetapi peluang mereka baru saja dikurangkan oleh player Talon yang sebegitu degil ini. Tahu apa dia, MOF yang sebegitu degil tadi. Tony K akan ada dekat sini, Schweppes bersama dengan rakan-rakan mereka, tapi Vampire masih ada 4 orang untuk diguna pakai. Tiada perubahan line up yang terlalu ketara untuk mereka. Stone, Tony K, Schweppes masih lagi ada dan bersama dengan Nuzi. Empire 6 mata penyingkiran ke-4 masih lagi hidup. RRQ mendapatkan satu lagi player daripada Roy. 2 mata penyingkiran sekarang untuk mereka, tapi tembakan balas daripada Nguyen 2K dapatkan Hexas, tapi Hexas boleh dipegang, tiada masalah. Di dalam compound, circle ke mana? Sam9 dapat circle. Kalau dapat memang satu Malang. RRQ yang akan dapatkan bulatan ini dengan sangat-sangat baik. Maka mereka tidak perlu fikirkan, sebab tadi member dia jatuh seorang tadi. Nampak macam mereka 50-50 sedikit untuk menyelamatkan dia kerana risaukan terpaksa bergerak dengan cepat, tetapi disebabkan bulatan ini mereka dapat. Tembak dia langgar. Alah, dia dapat satu. Tapi backup tak sempat datang. Kenny sempat untuk tunduk terlebih dahulu. Tidak perlu revive pun. Mereka terus dapatkan mata penyingkiran. What? Redface pemusnah harapan untuk Sam9. Gila lah, dia baling tepat betul. Ni bukan GPS. Ini adalah satu balingan bom yang dibantu oleh AI. Rugi. Gila-gila lah Redface. Betul-betul tadi dia cakap buat konten atas jambatan tak boleh. Kita buat satu bom baling 3 orang knock. Memang menjadi gila-gila Redface. Tak boleh nak cakap apa. Dia macam grenade BTR kena pada RRQ, ingat? Betul. Terlalu menakutkan. Kau ingat lagi ayat tu? Terlalu menakutkan. Ya, tapi grenade yang berkualiti itu sekarang ini bolehkah mendapatkan chicken dinner untuk mereka. Tony K bermain satu orang, dia tembak, dia dapat. 3 orang perlu dibangunkan kurang sekarang ini. Sempatkah dia? Nyawa rendah. Nyawa dia rendah. Dia tidak ada first aid kit. Oh no. Zeta tembak daripada atas saja. Dia akan dapatkan stone. Dibunuh. Kedua-duanya tinggal 1 orang player. Tapi Tony K tidak berada dalam kedudukan dia boleh menembak. Ya benar. Manakala kalau tengok Void, mereka seolah-olah sengaja menakut-nakutkan Tony K dengan pergi ke arah badan dia, menyebabkan Tony K pun tak tahu nak buat apa, tapi dia sempat juga untuk heal lah. Itu yang bagusnya untuk Tony K, tetapi Tony K tak dapat selamatkan terlalu ramai orang. Tony K. M4 20 peluru, belum lagi reload. Grenade tangan sekarang dimasuk oleh Zeta. Tony K pun tengah masa juga. Keduanya membaling. Siapa punya grenade akan sampai terlebih dahulu. Tony K nyawanya rendah. Tembakan tepat pada kepala. Vampire keluar tangga ke-5. 8 mata penyingkiran. 9 player sekarang. Jadikannya 8 dengan player point. Baru je terkeluar. 4 tim. Konsisten permainan mereka. Sama ada daripada placement maupun daripada elimination. Dan sekarang ni tinggal 2. Paling banyak RRQ. Yang ada 3 orang player. Geek masih berpeluang winner-winner chicken dinner. Itu pun memang benar, tapi apa pastinya memang Geek dah ada 8 mata dalam tangan. Elimination ada 4. Markah memang minimum 4 untuk mereka sekarang ini. Geek adalah pasukan yang memang menyerlah pada minggu lepas. Hari pertama mereka sangat gagal sehingga ramai yang mempersoalkan adakah ini cara Geek sebenar yang main. Tetapi Geek waktu ni mereka berjaya menjumpai balance tersebut. Bagaimanakah menggunakan Aizen dalam line up mereka, dan mereka duduk dari satu kawasan yang di mana mereka tidak perlu berlawan dengan terlalu cepat kalau dibandingkan dengan RRQ dan lain-lain ini. Mungkin macam kau cakap, peluang ni Geek Fam agak besar. Ya, sebenarnya dalam situasi ini Aizen tak diperlukan. Permainan perlahan, permainan untuk snipes.
Dia selalunya bermain dengan cukup perlahan sampai zona yang bunuh dia selalunya. Ya, benar. Tak tahu kenapa. Oh, tapi play of the day lah Red Face ni. Dia jahat lah je. Nombor bilik dia 404 guys. Boleh cari dia. Red Face. Tapi memang betul-betul jahat. 6 elimination dalam tangan Red Face. 2 kejahatan dia lakukan. Satu ialah dia farm orang dekat jambatan. Satu lagi dia baling bom kena. Kan bagus tadi kalau dia terjun daripada jambatan betul, tu, dia mati terus. Kenapa awak tak mati tadi? Kalau tak sebenarnya ada 4 orang kat sini. Kalau tak sebenarnya ada 4 orang. Hanya seorang Red Face saja menghilangkan majoriti daripada sebenarnya dan kemudian Loyu diambil oleh ahli pasukan yang lain. Gila-gila. Void satu orang saja. Kalau dia diratakan terlebih dahulu, satu markah tambahan untuk Geek Fam. Jadi ke markah 5. Tetapi tak ada orang nak memecahkan kebuntuan ini. Stalemate ini akan dibiarkan sehingga ke circle seterusnya nampak gayanya. 4 tim, 8 orang player. Geek Fam, wakil Malaysia, mempunyai peluang yang agak tinggi juga di sini. Mungkin dalam 20% kemenangan milik mereka. Void Zeta dilihat, tembakan dilepaskan oleh Red Face yang memang seorang yang jahat. Nyawanya rendah. First aid kit dia cocok naik. Nyawa dinaikkan semula. Zeta juga ada 3 first aid kit. Tapi Link X sudah sampai. Turun ke bawah. Tapi akan dijatuhkan Zeta terlebih dahulu. Alah, mungkin kesilapan. Mungkin kesilapan yang besar. Kerana mereka kurangkan peluang mereka untuk menang sekarang ini dengan satu orang player tinggal. Oh, memang benar. Yang ini akan menggembirakan RQ lah apabila melihatkan. Mereka mendengar tembakan ini berlaku. Mereka nampak mereka ada 3 orang. Dan masih ada 3 live. Tapi Red Face betul-betul hari ini. Balingan bom dia powered by AI. 10 mata penyingkiran sekarang ini bagi Talon. 7 bagi Red Face 1 orang. Tapi dia tidak ada kawan. Dia single pada waktu ini. Tapi bagi Geek, mereka ada 2. Perlu menceroboh masuk kawasan yang dipegang oleh RRQ. RRQ Ryu ada compound. Sokol masih lagi akan mengawal. Berada di kawasan compound tersebut. Geek kena rencanakan sesuatu. Macam mana dia nak masuk je? Mungkin dia tak perlu masuk pun. Kalau kita lihat kan pada bulatan ini sebenarnya mereka akan mengalami masalah pada circle ke-9 apabila mereka kena pergi ke depan nanti. Tetapi ini mungkin akan memberikan satu masalah kepada RRQ juga kerana Red Face hari ini dia betul-betul pada game ni particularly sangat-sangat panas. Kalau dia boleh buat satu bom itu jatuhkan 2 orang daripada RRQ, mungkin Geek Fam yang menang. Mungkin lah. Peluang itu ada, dia panas. Dia masih lagi grenade, dia baru jadi loot. 16 lagi butir. Emerald Red Face. Oh, dia ada 7 je, dia ada 7. 7 ini sama seperti 7 mutiara naga. Ya. Tapi jangan harapkan chicken dinner bagi kat Geek sahaja. Benar. Pergilah ratakan RRQ. Paling cantik sikit hari ni bukan apa-apa. Ini baru smoke. Kiri sikit kalau nak baling bom Red Face tolonglah. Oh, dia nak masuk rumah ni. Banyak smoke dibaling. Betul-betul mengaburi mata lawan. Itu menyebabkan RRQ sekarang ni melihat ke arah belakang. Sebab RRQ tak tahu Nambo itu berada dekat belah Geek ataupun Nambo itu berada dekat belah Talon. Betul. Sangat setuju sebab mereka tadi dengarkan perlawanan berlaku dekat antara Talon dengan bahagian Void dekat bahagian bawah ni. So mungkin mereka jangkakan, oh ada 2 tim tadi bergaduh, satu tim ni mungkin ada 3 orang. Tapi Geek pun memang tak menunjukkan apa-apa langsung. Tidak memberikan apa-apa maklumat kepada pasukan RQ bahawa mereka berada dekat sini. Jadi mungkin advantage besar kepada pasukan Geek Fam. Benar. Tapi Geek tak boleh tembak Red Face. Geek, kau kena benarkan Red Face ratakan RRQ terlebih dahulu. Itu wajib. Stage 8 permainan kita sekarang ni. Red Face, adakah dia nampak apa-apa visual? Apa-apa kepala? Grenade tangan dimasak sekarang ini. Grenade tangan akan mula untuk dibaling. Balingan itu mungkin kena pada si Snap kah? Meletop tidak? Tapi betul-betul masuk lubang siap benda tu. Iyo. Betul-betul tepat balingan daripada beliau. Dia tahu apa yang dia buat. Api-api juga sekarang ni akan dibaling. Pergerakan keluar, sedikit sukar. 3 grenade dalam tangan. Dia kena gerak. Zona mula makan. Tak nak keluar ke bang? Dia akan mati saja pada zona. Tapi itu memberikan peluang pergi. Mereka sudah pun sampai ke kawasan compound. Circle tak ada lagi selepas ini. Grenade tangan dibaling, tidak kena sangat. Dan Brood masih lagi bernyawa. Dia juga ada 4 butir grenade tangan. Snap juga baling juga grenade tangan. Dan Peko maju ke depan. Informasi itu diberikan kepada Snipe. Tembakan yang lepaskan dan Peko dapat. Dijatuhkan oleh Damrod. Damrod terus baling grenade. Dan ini akan menyebabkan 4 lawan 4. Back dilihat, tembakan dilepaskan. Peluru di reload semula. Snipe sekarang ini akan baling grenade. Balingan cantik mungkin grenade tangan.
Itu tidak kena, tapi nyawanya terlalu rendah. Dia tidak ada first aid kit, dia tak ada apa-apa boosting. Ini saja yang dia ada untuk bermain pada waktu ini. Snipe nyawa-nyawa ikan. 5 mata penyingkiran sekarang ni untuk Geek. Sangat-sangat bahayalah untuk Snipe ni. Memang betul nyawa dia tak ada langsung. Flashback dibaling. Stun grenade diletakkan kepada dia. Tapi itu tidak akan memberi efek apa-apa sangat. RRQ. Oh, dia pergi push in. Macam mana dia bro? Macam mana defense kau? Alah, dia guna micro Uzi. Dia guna micro Uzi. Cantiklah Dambrut. Dambrut dapat satu. Snipe dengan nyawa 20% sekarang akan maju ke depan. Winner chicken dinner bagi Geek fam. Gila-gila lah situasi ini. Wow. Memang betul macam kau cakap, dalam situasi ini kau nak Snipe ada, kau nak Dambrut ada. Kerana mereka pakar slow game. Slow game ni memang kau boleh depend pada mereka. Kau boleh letakkan segala harta benda kau. Saya nak Geek benang sebab slow game, lepas tu ada Snipe, saya ada Dambrut. Ya, boleh diharap. Wow, mantap cok. Itu dia. Geek. Tapi terima kasih Snipe kerana tidak mati pada zona. Yo, tu dia. Oh, tapi gila laju tadi. Informasi transfer daripada Snipes kepada Dambrut. Cukup laju. Cak info ada. Mula tembak, baling grenade, kena target. Winner chicken dinner. Media Malaysia melalui Geek Fam pada waktu ini. Yo, memang sukar untuk menjangkakan tapi memang aku rasa salah satu yang menyebabkan keraguan kepada pasukan RRQ tadi, Red Face tu lah. Red Face tu memang tak boleh cakap. Kalau walaupun Geek Fam menang kat sini, tapi best player in this game adalah Red Face. Begitu banyak elimination dia dapatkan, begitu banyak benda yang dia mengubahkan dan kadang-kadangnya merosakkan impian Malaysia. Tapi pada waktu yang sama